kasih kerana menjawab. Okey, sekali lagi cikgu akan perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Sarah Amila binti Zakaria dan boleh panggil cikgu Sarah sahaja. Okey, seperti biasa cikgu hendak mulakan kelas kita dengan membaca doa Al-Fatihah. Amin Rabbal Alamin. Okey, tengok pada muka kamu semua kelihatan sangat sihat. Jadi cikgu harap kamu dapat menjaga diri kamu, terutamanya dalam situasi kita sekarang ini, patuhi SOP. Jadi cikgu harap kamu sebelum keluar ataupun sebelum pergi ke mana-mana, pastikan hanya untuk urusan yang sangat penting. Dan cikgu hendak kamu memakai penutup muka dan sebelum menyentuh bahagian mulut ataupun hidung kamu, pastikan kamu membasuh tangan kamu. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan mulakan kelas kita. Okey, bagi cikgu masa untuk kongsikan slide dahulu ya. Boleh nampak tak? Hello pelajar. Boleh Nampak Pelai. Okey. Terima kasih kerana telah menjawab soalan cikgu. Suara cikgu jelas tak? Kalau tak jelas boleh cakap ya. Jelas cikgu. Okey, cikgu akan mulakan. Seperti yang terpapar pada skrin ini, topik kita pada kali ini adalah bahasa seni visual penegasan. Kalian pernah dengar tentang penegasan sebelum ini? Pelajar? Pernah. Pernah dengar? Pernah dengar? Okey, tak apalah, nanti cikgu akan teruskan apa itu penegasan. Okey, pertama sekali cikgu akan menyatakan objektif pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama, objektif adalah untuk mempelajari secara perbincangan tentang definisi, fungsi dan ciri penegasan. Okey, itu yang paling penting. Tiga itu iaitu definisi, fungsi dan ciri penegasan. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti perbezaan antara kontra dan penegasan. Dan yang terakhir iaitu nombor 3, mengidentifikasi dan mengenal pasti penegasan yang terdapat pada alam semula jadi. Okey, disebabkan apa? Tak, cikgu tak gerakkan lagi. Okey. Kenapa? Ada apa masalah ke? Pelajar? Tak ada masalah cikgu. Okey, disebabkan cikgu tak boleh nampak muka kalian, jadi cikgu harap kamu boleh memberi suara kepada cikgu ya. Okey. Pertama sekali cikgu hendak kamu tonton dan perhatikan video di bawah ini dan cari persamaan antara tiga-tiga media ini. Okey. Kamu dah bersedia? Cikgu nak kamu perhatikan betul-betul ya. Dah. Dah cikgu. Kalau tak dengar suara tak apa sebab suara tak penting. Cikgu hendak kamu lihat saja image di dalam video ini. Cikgu tak nampak. Tak nampak apa? Slide tak bergerak? Alamak. Okay, cikgu ulang sekali lagi ya. Nampak tak? Tak gerak juga cikgu. Tak gerak cikgu. Tak apalah cikgu berhentikan pada bab-bab yang penting sahaja. Tapi cikgu, slide cikgu memang tak ada dekat video. Masih ada dekat pendahuluan yang penegasan tu. Dekat topik utama tu, slide 1. Okey, kalau macam tu cikgu tak payah buka slide yang besar ini je. Cikgu pergi satu-satu boleh tak? Nampak tak? Boleh. Nampak. Nampak. Tapi kecil lah. Maafkan cikgu ya. Cikgu boleh zoom in. Ya, kejap ya.
Okey, boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh. Ya, cikgu akan pasang video. Mana penegasan? Mungkin orang ini. Nak cikgu ulang ke? Tak payah kan? Okey, yang kedua cikgu nak kamu perhatikan gambar ini. Belajar? Boleh nampak? Boleh. Yang ketiga cikgu akan pasang video ini. Perhatikan betul-betul ya. Tunjuk hak. Okey, cikgu nak tanya. Apakah persamaan yang terdapat dalam gambar ini ataupun imej ketiga-tiga ini? Boleh bagi tahu seorang? Apa yang paling menarik perhatian kamu? Ciri fizikal. Ciri fizikal. Lagi? Tak ada lah. Okey. Kita pergi pada slide seterusnya. Kalau kalian perasan. Okey, betul Damia cakap tadi. Persamaan antara tiga imej ini adalah objek di dalam ini mempunyai ciri fizikal yang berbeza daripada yang lain. Jadi itulah penegasan sebenarnya, iaitu sesuatu yang sangat menonjol daripada kelompok yang lain. Jadi apa itu penegasan? Definisi penegasan adalah penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Ia juga wujud apabila terdapat sesuatu yang menonjol dan ganjil dalam sesuatu gubahan. Jadi kalau kamu perasan, contoh cikgu bagi satu situasi, ada 5 orang sekawan, keempat orang itu sangat kurus dan kecil. Tapi ada seorang itu, dia sangat besar dan gemuk macam cikgu. Okay. Jadi, kamu rasa apa yang paling menonjol dalam 5 kelompok kawan itu? Seorang boleh jawab? Lelaki yang berbadan besar tu. Ya, betul. Jadi itulah penegasan. Penegasan itu apa cikgu nak cakap? Penegasan adalah sesuatu yang menonjol dalam sesuatu kelompok. Jadi apa itu kontra dan penegasan? Sebenarnya ramai tertukar antara kontra dan penegasan kalau cikgu perasan. Kalian pernah dengar perkataan kontra? Sebelum ini kalian pernah belajar? Pernah Seorang boleh Cikgu. pernah cikgu. Okey. Okey. Jadi cikgu akan terangkan lebih lanjut. Kontra itu wujud jika ada unsur-unsur seni bertentangan dan bercanggah dalam sesuatu gubahan. Jadi kontra ini ada perbezaan jelas antara dua objek. Sebagai contoh, yang ini besar dan yang ini kecil. Jadi kita boleh nampak perbezaan yang sangat jelas antara kedua-dua objek ini. Sama dengan juga yang di bawah ini, kontra yang jelas terlihat pada warna. Yang ini hitam dan yang ini putih. Jadi kedua-duanya adalah sangat jelas perbezaannya. Jadi penegasan pula wujud apabila terdapat sesuatu yang menonjol atau ganjil dalam gubahan. Seperti yang telah cikgu ceritakan tadi. Tetapi kalau kamu tengok dalam ini, terdapat juga kontra warna antara buah apple ini dengan buah apple yang di belakang. Buah apple ini adalah berwarna merah, manakala belakang ini berwarna putih. Sama juga dengan ini, terdapatnya kontra saiz antara bulatan ini dengan bulatan yang lain. Dan juga kontra warna antara buah catur ini dengan buah catur yang lain. Jadi apa perbezaannya? Perbezaannya adalah kontra
lebih kepada sifat yang bertentangan antara dua jenis image ataupun objek, tetapi penegasan adalah perbezaan yang jelas antara satu objek dengan kelompok yang lain. Maknanya lebih besar. dalam banyak-banyak benda ataupun dalam satu kelompok akan ada satu yang sangat ganjil. Dan macam seperti contoh ini, yang ini je kecil tapi bulatan yang lain adalah besar. Manakala yang ini sahaja yang berwarna merah, manakala kawan-kawan dia lain ataupun jenis yang lain adalah berwarna putih. Sama juga dengan yang bawah ni. Okey, kamu boleh faham tak pelajar? Boleh bagi respon? Faham. Okey, faham kan? Ada soalan nak tanya? Kalau kamu tak faham boleh tanya lagi, cikgu akan terangkan lebih lanjut lagi. Okey cikgu. Boleh? Boleh. Okey, kita pergi kepada kuis. Okey. Okey, cikgu nak seorang jawab boleh? Cikgu akan panggil nama. Arif ada tak? Arif? Ada cikgu. Okey. Cikgu hendak kamu menjawab soalan satu, iaitu imej-imej di bawah mengandungi teknik penegasan kecuali tak apa, salah tak apa. Cikgu denda sedikit sahaja. B cikgu. B. Ya betul. Okey. Bagus Arif. Nampaknya kamu faham apa itu penegasan. Okey, yang kedua, cikgu hendak seorang lagi jawab iaitu Liana. Ada tak Liana di situ? Liana? Okey, cikgu hendak kamu menjawab soalan 2. Adakah lukisan di bawah mengaplikasikan teknik penegasan? Jika tidak, nyatakan yang mana satukah imej yang tidak mengaplikasikan penegasan dan nyatakan kenapa. Okey, kamu faham tak masalah ni? Faham Kamu cikgu. faham tak? Okey. Jawapannya D. Salah dia. Salah Liana. Okey, sebenarnya semua imej di bawah ini menekankan unsur penegasan. Kalau kamu lihat pada lelaki di tengah ini, dia seorang yang kelihatan menonjol dan lelaki ini mempunyai kepala lalat dan bunga ini berwarna putih berbanding yang lain dan duit ini berada jauh daripada kelompok yang lain, jadi ia kelihatan sangat ketara. Jadi soalan cikgu ini, adakah semua lukisan di bawah mengaplikasikan teknik penegasan? Jadi jawapan dia iya. Okey. Kalau tidak je cikgu hendak kamu nyatakan kenapa. Faham tak soalan cikgu? Faham. Okay, nampak sangat memeningkan, tetapi itulah sebenarnya soalan yang kebat. Jadi kita kena kita kena baca soalan dengan betul supaya kamu tidak keliru. Okey, selepas ini cikgu hendak menerangkan ciri-ciri penegasan. Okey. Prinsip penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang ganjil dan kontra dalam sesuatu gubahan sama ada pada objek buatan manusia, alam semula jadi dan karya seni visual. Okey, cikgu hendak kamu ingat 3 benda ini, iaitu belajar boleh baca? Boleh. Okey, apa ini? Objek buatan manusia. Itu Alam semula karya seni visual. okey, cikgu nak kamu catat benda ini kerana ini sangat penting ya. Pastikan kamu catat. Okey. Terdapatnya ciri-ciri penegasan iaitu penegasan pada alam semula jadi. Penegasan pada alam semula jadi paling ketaranya adalah penegasan dari segi warna dan penegasan dari segi bentuk. Okey. Pertama sekali, penegasan dari segi warna. Kenapa ia merupakan penegasan dari segi warna? Kerana kalau kalian boleh lihat buah apple ini
Warnanya adalah berbeza daripada kelompok buah epal yang lain, iaitu berwarna hijau, manakala buah epal ini berwarna merah. Sama juga yang bawah ini, yang paling ketara sekali, warna yang boleh kita nampak adalah warna biru. Ianya sangat terang dan sangat jelas berbanding warna latar belakangnya, iaitu berwarna kelabu. Jadi apabila kita melihat pada imej ini, mata kita akan lebih tertarik awal dahulu kepada buah yang berwarna merah ini dan rama-rama ini. Dan seterusnya adalah penegasan dari segi bentuk. Kalau kamu perhatikan betul-betul, berbanding batu-batu yang mempunyai bentuk bulat dan bujur ini, tapak Sulaiman mempunyai bentuk yang sangat lain berbanding sekelilingnya. Ini bermakna tapak Sulaiman ini mempunyai penegasan dari segi bentuk kerana mata kita akan lebih tertumpu kepada tapak Sulaiman ini terlebih dahulu. Okay, cikgu nak tanya, ini bunga apa pelajar? Rafflesia. Rafflesia, betul ni? Okay, betul lah kan. Jadi Rafflesia ini, kenapa ia istimewa? Besar. Bunga paling besar di dunia. Ya betul. Bunga paling besar di dunia. Bagus kalau kamu tahu. Dan sifat dia yang seterusnya adalah ia berbau sangat busuk. Kenapa ia berbau busuk? Kerana ia hendak menarik serangga seperti lalat. Dan serangga merupakan sumber makanan bunga ini sendiri. Dan ia hidup sangat lama. Jadi penegasan dari segi bentuk yang terdapat pada bunga ini sendiri menunjukkan bahawa bunga ini sangat besar, adalah lebih besar, saiznya adalah lebih besar pada daun-daun dan objek-objek yang ada di sekelilingnya. Jadi kita boleh nampak betapa ketaranya perbezaan bunga ini daripada objek di sekelilingnya. Seterusnya kita pergi kepada penegasan pada objek buatan manusia. Kita dapat dua, iaitu penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap dan penegasan dari segi saiz dan bentuk. Kalau kamu perhatikan, mata kita terus akan tertangkap kepada logo yang ada pada baju ini kerana ianya berwarna cerah berbanding baju ini sendiri, iaitu berfungsi sebagai latar belakang. Jadi kita akan terus fokuskan mata kita kepada logo ini sendiri. Sama juga dengan cawan di bawah ini, mata kita akan terus tertangkap kepada logo ini kerana ianya berwarna putih dan lebih terang berbanding warna latar belakangnya sendiri. Jadi ia merupakan penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Seterusnya kita pergi kepada penegasan dari segi saiz dan bentuk. Kalau kita perhatikan tugu burung helang ini, iaitu yang terletak di Langkawi, kita boleh nampak bahawa saiznya dan bentuknya adalah sangat unik dan berlainan daripada di sekelilingnya. Jadi ianya menjadi fungsi tarikan orang awam. Jadi mata kita terus akan tertumpu kepada tugu itu sendiri. Cikgu nak tanya lagi, kamu tahu tak apa di bawah ni? Pelajar? Tahu. Piramid. Tahu. Okey. Cikgu nak tanya, kenapa ia merupakan penegasan? Azim boleh jawab? Boleh. Okey. Pada saya, penegasannya ialah keadaan di sekeliling tu hampir tiada apa-apa struktur bangunan. Jadi dekat padang pasir tu hanya ada satu saja piramid dan piramid dekat situ berbeza bentuk dia. Itu saja. Okey, betul Azim. Nampaknya kamu telah faham apa itu penegasan. Jadi cikgu akan terangkan lebih lanjut.
kalau kita perhatikan pada piramid ini, ia berbeza dari segi saiz dan bentuk kerana kalau kamu perhatikan sekelilingnya, langsung tiada apa-apa lengan, tetapi tiba-tiba sahaja adanya piramid di tengah ini dan bentuknya juga adalah sangat unik dan berlainan daripada kawasan di sekeliling. Okey, nampaknya kamu faham. Cikgu akan terangkan lagi. Yang ketiga itu penegasan pada karya seni visual. Okey, yang pertama adalah penegasan tipografi. Yang kedua adalah penegasan dari segi bentuk. Kalau kamu perhatikan, penegasan yang terdapat pada sini adalah G, huruf G. Dan penegasan yang terdapat pada tulisan ini adalah tulisan ini kerana ia berbeza daripada D and Company. Dan penegasan dari segi bentuk pula adalah kalau kamu perhatikan, bentuk bulat ini adalah sangat nampak janggal ataupun sangat menonjol berbanding bentuk silinder yang ada sekelilingnya. Juga di sini bentuk ini sangat sempurna berbanding bentuk-bentuk yang lain. Okay, tanpa buang masa, cikgu akan hendak kamu lakukan latihan. Nampak tak latihan ini? Nampak tak? Nampak. Kalau tak nampak, cikgu boleh besarkan. Zoom sikit cikgu. Besarkan sikit. Okey. Macam ni boleh? Boleh. Okey, cikgu hendak kamu senaraikan nombor-nombor yang ada pada sini dan cikgu nak kamu letak. Contohnya penegasan dari segi warna dan penegasan dari segi bentuk. Cikgu hendak kamu kelaskan yang mana satukah penegasan dari segi warna dan penegasan dari segi bentuk. Sebagai contoh, nombor 1 ini adalah penegasan dari segi warna. Jadi cikgu letak nombor 1 di sini. Sama juga dengan ini, penegasan dari segi bentuk. Jadi yang ini adalah jawapan dia. Jadi cikgu hendak kamu letak nombor di sini. Jadi 3 lagi nombor di sini cikgu hendak kamu letak dan 3 lagi nombor di sini cikgu hendak kamu letak. Cikgu bagi masa. Kamu faham tak soalan cikgu ini? Faham. Okay, cikgu bagi masa dalam 2 minit boleh? Untuk kamu senaraikan nombor. Boleh. Boleh. Okay. Masa berjalan. Dah siap ke? Belajar dah siap? Dah siap. Dah siap ataupun nak bagi masa lagi? Semua dah siap? Okey, cikgu nak panggil nama. Semua ni betul dah siap? Okey. Cikgu nak panggil nama Hanis. Boleh tolong jawab penegasan dari segi warna? Berapa cikgu? Semua? Satu saja? Semua. Semua? Okey. Okey, boleh. Dari penegasan, saya pilih nombor 1. Okey. Dari segi warna, nombor 1, nombor 2, nomor 3, nomor 4. Semua yang di atas tu. Berapa boleh kamu ulang lagi? 1, 1, 2, 3, 4 dan 8. 4,
dan 8. 8. Penegasan dari segi warna. Ya. Sebenarnya salah tu Anis. Kalau yang salahnya adalah nombor 3. Sebab 3 dah terletak dekat sini Anis. Oh betul. Oh betul. Sorry sebelum. Nampak. Dan 4 betul. 1, 2, 4 dan 8. salah 8. Sepatutnya salah. 6. Sepatutnya 6. Kalau Okey. kamu perhatikan warna kucing dengan warna kucing hitam ini, sangat jelas apa perbezaan warna. Boleh nampak tak? Boleh cikgu, baru saya faham. Baru Okey. saya perasan. Oh, maafkan bunyi bising sikit. Alamak. Okey, maafkan bunyi bising. Dan ini adalah kerana saiz rama-rama itu sendiri. Jadi sepatutnya nombor 8 ini terletak di sini. Okey. Soalan nombor 2, penegasan dari segi bentuk. Ada sesiapa boleh jawab? Tawar diri boleh jawab? Damia boleh tak? Damia? Bentuk 3, 8, 5 rasanya. 3, 8, 5. Okey, betul tu Damia. Tetapi nombor 5 kamu apa 3? Sebut sekali lagi Damia. 3. Nombor 3, nombor 8, nombor 5. Nombor 8, nombor 5. 1 kamu tertinggal. Nombor 7. Tengok saiz anak gajah ini dengan mak je. Okey. Okey, saya. Berjelas kan? Nampaknya kamu faham apa itu penegasan. Okey. Terusnya kita pergi kepada fungsi penegasan. Okey, fungsi penegasan adalah bertujuan untuk menarik perhatian. Yang kedua adalah penegasan menimbulkan tumpuan dan fokus. Dan yang ketiga, penegasan dalam karya mengelakkan kebosanan. Kenapa? Sebab kalau kamu perhatikan ini, kalau tiada perempuan dalam gambar ni, mesti lukisan ini akan nampak bosan. Okey, cikgu tak nak tekankan lagi. Dan yang terakhir, cikgu nak kamu perhatikan penegasan yang terdapat pada imej ini. Yang pertama, penegasan dari segi warna itu sendiri. Penegasan daripada warna juga dan bentuk, penegasan dari segi warna dan bentuk dan kontra, dan penegasan daripada bentuk. Cikgu, kamu tahu tak binatang apa ni? Badak sumbu. Ni harimau. Yang ni? Penyu. Penyu. Yang ni? Kenapa? Jadi kenapa kamu boleh kaitkan antara 4 binatang ini? Kenapa cikgu letak ini? Kenapa kamu rasa? Penegasan. Lagi-lagi selain daripada penegasan. Bentuk. Luar daripada tak apalah cikgu cakap lah. Ini adalah binatang yang hampir pupus di Malaysia sebenarnya. Boleh nampak tak? Jadi cikgu harap kamu boleh menjaga alam sekitar kamu dan menjaga binatang ini daripada pupus. Jadi, cikgu hendak kaitkan sedikit itu saja. Okey. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Apa kita belajar pada hari ini? Ada 3 iaitu, boleh belajar ingat? Apa ya? Belajar? Penegasan pada warna. Penegasan pada. Okey, lagi? Definisi penegasan dan kontra. Okey, betul tu Anis. Lagi yang terakhir adalah fungsi penegasan. Okey, itu saja pembelajaran pada hari ini. Nampaknya kamu faham dengan jelas apa itu penegasan. Ada siapa tak faham boleh tanya lagi pelajar. Minggu depan boleh tanya. Dan okey, ingatkan pada minggu depan juga. Minggu depan cikgu hendak kamu bersedia. Jadi balik rumah nanti cikgu hendak kamu baca tentang tajuk 11 itu, iaitu kepelbagaian, dan cari lagi apa itu kepelbagaian. Cikgu hendak kamu baca sekilas saja, ataupun kalau boleh cikgu nak kamu lebih faham apa itu kepelbagaian, sebab nanti apabila cikgu ajar kamu,
kamu akan jadi lebih senang faham. Okey, itu sahaja pelajar. Kalau ada soalan kamu boleh mesej cikgu nanti. Okey, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey.